Dan seterusnya, kita ingin berbicara berkenaan dengan Menara KL Mercu Ikonik Negara. Sedikit perincian iaitu Menara KL akan menyambut ulang tahun ke-28. Nampaknya lebih muda daripada saya. Tetapi ada banyak tawaran istimewa yang ingin dikongsikan untuk anda semua. Supaya mungkin bagi anda yang nak menyambut ulang tahun kelahiran dan sebagainya, inilah antara hotspot ataupun lokasi yang terbaik untuk sama-sama kita melihat orang kata panorama Kuala Lumpur. Okey, selanjutnya juga kita bersama dengan, saya kenalkan, Tuan Nazli Saad selaku Ketua Pegawai Eksekutif Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd. Okey, itu dia, saya dah bagi sedikit teaser lah kepada rakyat Malaysia berkenaan dengan apa lagi antara perkara yang menarik mungkin boleh kita lakukan di Menara Kuala Lumpur. Sebagai permulaannya, mungkin Tuan boleh kongsikan mengenai Menara Kuala Lumpur sebagai mercu ikonik negara. Silakan. Salam sejahtera, Sophie. Hari ini kita amat berbesar hati, berbangga berada di slot Selamat Pagi Malaysia. Okey, seperti mana Sophie sedia maklum, Menara Kuala Lumpur merupakan salah satu menara telekomunikasi dia paling tinggi di Southeast Asia dan ketujuh tertinggi di dunia. Untuk Malaysia memang ia sudah tentu menjadi kebanggaan. Kita merupakan satu menara ikonik yang mana kita dah beroperasi selama 28 tahun. So tahun ini merupakan ulang tahun kita yang ke-28. Banyak benda yang kita plan untuk meraihkan 28 tahun kewujudan Menara Kuala Lumpur. Dan di salah satu yang kenapa menarik tu, Menara Kuala Lumpur ni salah satu menara yang dapat kalau datang tu nak enjoy, nak bergembira tengok view Kuala Lumpur tu, sudah tentunya Menara Kuala Lumpur adalah tempat yang perlu datang. Ya, betul. Kadang-kadang kita kan yang duduk di Kuala Lumpur ni tak berkesempatan lagi, betul, kan. Jadi inilah antara masanya yang terbaik untuk kita pergi kan, menikmati waktu yang sesuai ke Menara Kuala Lumpur. Okey, kalau kita tengok pada timing tu, kalau saya bagi contoh, kalau untuk pelancong India tu dia suka datang pukul 6 ke atas untuk sunset. Tapi kalau pelancong tempatan tu dia berbezalah. Ada yang suka datang pagi, ada yang suka datang petang. Tapi kalau tanya saya personally, datanglah di waktu sunset dan malam untuk menikmati keindahan Bandara Kuala Lumpur secara 360 darjah. Wow, itu dia antara orang kata yang harus kita letakkan dalam kalender kita untuk kita lakukan untuk tahun ini, sebelum kita akhiri tahun 2024 ni. Kena hadirkan diri ke Menara Kuala Lumpur. Sebab difahamkan juga kita boleh makan sambil menghayati pemandangan yang cukup indah. Apa lagi antara yang perkara yang semua, di Menara Kuala Lumpur kita ada satu restoran berputar yang kita namakan Aras Restaurant. Di situ kita menyajikan lebih 70 hidangan memenuhi cita-rata lokal dan juga antarabangsa. So untuk restoran ni salah satu promosi yang kita offer, kanak-kanak bawah 12 tahun, 2 orang datang dengan keluarga, kita bagi percuma. Kalau yang ketiga tu 20% diskaun. Dan untuk setiap hari Jumaat sepanjang bulan Oktober, kita bagi juga 30% diskaun, yang mana kalau dewasa kita ada potongan dan juga kadang-kadang pun kita bagi potongan supaya waktu lunch dengan high tea tu setiap hari Jumaat ada diskaun yang boleh datang ramai-ramai menikmati hidangan yang kita sediakan. Wow, banyak diskaun sebenarnya. Kita je tak tahu. Meraihkan ulang tahun kita yang ke-28. Ya, itu dia. Special untuk untuk bulan ini. Bulan ini special. Okey, dan apa lagi antara acara ataupun aktiviti yang boleh dilakukan khususnya di Menara Kuala Lumpur? Untuk makluman semua, salah satu signature event untuk Menara Kuala Lumpur ialah kita panggil Tawaton, iaitu acara mendaki anak tangga. Tahun ini ada kelainan sedikit, yang mana sebelum ini jumlah anak tangga yang daki adalah 1576. Tahun ini kita naikkan sedikit menjadi 1608 anak tangga dengan ketinggian 294 meter. Wow, itu dia. Okey, itu dia antara aktiviti juga yang boleh lakukan. Wah, ini kena santai-santai ni. Ini antara perkara yang boleh kita lakukan, melihat pemandangan yang cukup indah yang boleh kita menikmati, khususnya pemandangan Kuala Lumpur. Sempat lagi bergambar, insya-Allah. Itu antara aktiviti dan juga tarikanlah pengunjung di Menara Kuala Lumpur. Selain daripada itu juga tadi kita akan ada acara baru anak tangga yang ditambah tadi jumlahnya. Itu acara yang dah berlangsung selama 21 tahun sebelum ni. Dah lama dah sebenarnya kan. Untuk tahun ini kita tambah lagi anak tangga. Ya, betul. Kita bagi satu cabaran yang baru pada penggemar-penggemar sukan. Kita memang suka cabaran. Itu bagus tu. Ya, okey. Ini dia lagi antara aktiviti yang boleh dilakukan bagi anda yang tak berkesempatan, perlu untuk hadirkan diri anda ke Menara Kuala Lumpur. Ini dia acara yang telah pun berlangsung 21 tahun yang lalu, tapi untuk tahun ini kita naikkan anak tangga dan itu dia akhirnya kejayaan apabila berada di puncak anak
tangga yang terakhir. Bukan senang untuk kita selama 28 tahun wujud di Menara Kuala Lumpur. Ya. Alhamdulillah, Menara Kuala Lumpur di bawah seliaan pengurusan Syarikat Menara Kuala Lumpur Berhad, kita dapat berjaya menguruskan dengan baik. Ya. Dan untuk pengetahuan semua, pada hujung September hari itu, melalui Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian, MOTEK, kita diberi penghargaan anugerah Platinum. Kita panggil under My Tourism Total Quality Assurance, yang mana Menara Kuala Lumpur salah satu tempat pelancongan terpilih yang memberi mutu perkhidmatan dan produk yang terbaik untuk pelancong yang datang ke Malaysia. Wah, itu dia. Dan saya kira pastinya tahun 2025 nanti pun pelbagai perancangan yang telah pun disusun atur. Sudah tentu kita ada perancangan yang mana salah satu tu kita akan membuat, kita panggil macam thank you campaign, yang mana untuk menghargai pelancong yang dah memberi support sumbangan kepada kita selama 27 tahun. Untuk 28 tahun ni menghargai sumbangan itu, kita akan ada satu thank you campaign dijangkakan pada bulan Januari dan Februari. Dan ini juga selari dengan hasrat kerajaan sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 ni, nak menggalakkan, menarik lebih ramai pelancong datang ke Malaysia, terutamanya di ibu kota Kuala Lumpur. Ya, semestinya. Dan terutamanya kena pergi ke Menara Kuala Lumpur untuk menikmati, melihat keindahan alam bandaraya Kuala Lumpur. Itu sudah sepatutnya, kerana Menara Kuala Lumpur merupakan salah satu destinasi wajib yang dikunjungi oleh baik pelancong tempatan atau juga luar negara. Ya, okey. Dan tuan mungkin boleh wawarkan kepada orang ramai lah untuk sama-sama kita menghadirkan diri, sebab kadang-kadang kita macam okey, nantilah pergi dah duduk Kuala Lumpur kan. Tapi sebenarnya inilah antara peluang keemasan. Promosi yang telah dibawakan khususnya untuk bulan ini. Banyak promosi kan untuk ibu bapa, untuk kanak-kanak khususnya dan sebagainya. Banyak juga aktiviti yang boleh kita bawakan. Tak perlu pergi jauh sebenarnya. Dalam Malaysia pun banyak aktiviti yang boleh kita bawa untuk anak-anak khususnya. Okey, untuk saya di sini nak beri kesempatan. Kalau salah satu promosi yang saya lupa mention tadi, untuk warga emas 60 tahun ke atas, kita bagi tiket percuma. Wow. Boleh datang sepanjang masa. Cumanya perlu beli tiket di kaunter. Boleh untuk menikmati kesemua tarikan yang ada di Menara Kuala Lumpur. Kita bagi tiket percuma kepada semua warga emas 60 tahun ke atas. Yang keduanya, buat warga negara ibu kota nak menikmati juadah hidangan yang sangat sedap, datanglah Menara Kuala Lumpur sambil menikmati pemandangan yang indah. Kita ada restoran berbuta 360 darjah. Dan juga kita di Menara Kuala Lumpur sebagai salah satu acara yang kita adakan sempena 28 tahun ini, iaitu sambutan Ambang Tahun Baru 2025 nanti. Yang mana kita akan ada satu pakej yang menarik, mampu milik untuk menggalakkan semua orang datang menikmati countdown sambil juga enjoy persembahan bunga api di Menara Kuala Lumpur nanti. Itu dia bestnya momen tu yang dinantikan oleh semua rakyat Malaysia. Perlu capture momen itu. Ya, sangat istimewa. Okey, kalau tadi kita ada juga tunjukkan di kaca TV tadi, sebentar tadi, iaitu berkenaan dengan walk di bahagian luar Menara Kuala Lumpur. Itu kita panggil Tower Walk 100. Okey. Sedikit perincian tuan. Itu Tower Walk 100, dia berada di ketinggian 100 kaki pada aras tanah. Okey. Dia kalau tengok macam saya pengalaman pertama, rasa macam tak tinggi, tapi bila berjalan tu masya-Allah tinggi juga. Ya Allah. Mengucap juga kita ada. So ramai yang suka sebab, tapi cuma dia satu circle yang mengambil masa tidak lebih pada 5 minit. Tapi dia very challenging. Bila kita berjalan tu, ni macam di video sekarang ni, kita pijak atas kaca tu, dia ada bunyi broken glass. Satu pengalaman yang tak dapat di tempat lain lah buat masa sekarang ni. Wow, itu dia. Jadi anak-anak kecil pun boleh juga ada ketinggian lah. Ketinggian melebihi 120 cm, kita benarkan. Dan dari segi keselamatan juga, jangan risau. Kita lihatlah bagaimana keselamatan, persediaan yang dilakukan sebelum kita melakukan aktiviti tersebut. Aspek keselamatan memang kita tidak abaikan, kerana kita sentiasa make sure setiap pelancong yang datang memenuhi garis panduan yang telah ditetap. Ya, wah, itu dia. Saya kena begini tuan. Sudah tentu. Saya mengalu-alukan kedatangan Sophie dan tim. Terima kasih. Baik, dan sedikitlah harapan daripada tuan sendiri khususnya bagi pihak Menara Kuala Lumpur, kita nak mengucapkan terima kasih atas sokongan sumbangan telah beri selama ini. Di pihak kita juga, kita akan sentiasa memperbagaikan produk kita demi menyahut disuruhan kerajaan selaras dengan Tahun Melawat Malaysia 2026, dan saya di sini menyeru semua yang ada untuk sama-sama kita meriahkan industri pelancongan negara. Dan untuk utamanya, datanglah ke Menara Kuala Lumpur sebagai salah satu destinasi wajib untuk dikunjungi. Okey, itu dia. Wah, saya kira memang ramai yang dah dinantikan untuk menyambut New Year. Dan juga mungkin ada promosi yang dibawakan tadi sebentar tadi yang telah pun dikongsikan oleh tuan tadi, untuk mengambil peluang untuk menghadirkan diri ke Menara Kuala Lumpur. Baik, terima kasih
kasih saya ucapkan kepada Tuan Nazli Saad, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Menara Kuala Lumpur. Terima kasih banyak, Tuan. Ya, selamat ulang tahun Menara Kuala Lumpur. Terima kasih. Ya, okey. Dan seterusnya juga para penonton, kami bawakan kepada anda selanjutnya berkenaan dengan lintas langsung, iaitu Majlis Pembukaan IGEM 2024. Tapi sebelum itu, bagi anda yang belum lagi berkesempatan untuk ke Menara Kuala Lumpur, perlu untuk hadirkan diri anda kerana ada pelbagai aktiviti menarik yang telah pun dikongsikan oleh Tuan tadi, dan juga banyak lagi antara momen-momen yang boleh kita capture ketika di Menara Kuala Lumpur. Dan yang paling penting adalah waktu yang sesuai, waktu jam 6 petang sehingga ke waktu malam untuk kita menikmati keindahan alam, dan juga antara yang paling penting adalah untuk kita melihat sunset. Itu dia antara momen-momen istimewa yang boleh kami bawakan kepada anda khususnya di Menara Kuala Lumpur.